نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama sekali kita mengangkatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah juga kita baru selesai menunaikan ibadah puasa sempena dengan 9 Muharram dan insya-Allah kita juga berazam untuk berpuasa pada esoknya 10 Muharram. Kita sentiasa dididik dengan sunnah, tuan-tuan. Selalu kita pergi tempat-tempat lain, dia tanya puasa ni puasa apa? Sunat ke wajib? Kita yang dah mengaji, sebahagian tuan-tuan saya tahu mengaji lama dah di sini, kita ada kesempatan kita beramal. Macam hari itu beberapa minggu lepas kita buat solat khusuf di sini, solat gerhana. Ada orang tanya, apa hukum solat ini? Wajib ke sunatnya? Panjanglah perbahasannya. Sebagian ulama kata sunat, ada yang kata wajib. Tapi kita yang dah belajar sunnah ni, ada peluang kita buat. Ada peluang kita lakukan. Cuma bersempena dengan apa yang kita sebut tadi, solat khusuf, saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan sat saja sesi ini pada malam ini, kita nak tengok balik bila berlakunya solat khusuf ini di zaman Nabi SAW. Yang berlaku adalah gerhana, kan? Bila berlaku gerhana, para sahabat Nabi SAW kaitkan kematian anak Nabi SAW Ibrahim dengan gerhana yang berlaku. Lalu apa sikap Nabi? Apa respon Nabi bila perkara ini cuba dikaitkan oleh para sahabat? Kita sekarang ni banyak, tuan-tuan, dengan internet sekarang kita baca, kita dapat tahu ada beberapa perkara yang nampak pelik atau orang kata pelik dan dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sufi, wali, macam-macam lah ni pula dengan apa? Dengan Yahanana penuh stadium. Malam tu bila ada Yahanana, orang tanya, saya kebetulan adik-beradik mai malam tu, ramai. Saya kata bila lepas duduk ramai-ramai di stadium tu, lepa beryahanana, lepas tu pekat-pekat lambai apa semua tu, saya teringat gereja orang kulit hitam di Amerika dan juga di Eropah. Lepa ni suka menyanyi. Tuan-tuan tengok macam hari tu, siapa penyanyi yang main Malaysia itu, dia tu asalnya dia gospel singer, penyanyi gospel, kan? Jadi bila mereka menyanyi dengan suara yang bersemangat, nyaring dalam gereja tu, lalu pakat-pakat sambutlah, hallelujah, hallelujah, kan? Dia people get into a delirium, dia jadi macam tak ingat, kan? Jadi bila kita pun tengok benda tu, pakat-pakat lambai, apa yang lepas lambai lepas pun tak tahu, kan? Jadi Islam ni, tuan-tuan dan perempuan, Nabi SAW bila berlaku gerhana dan cuba dikaitkan gerhana itu dengan anak dia, dengan diri dia sebagai Nabi. Apa yang Nabi kata? Inna syams wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatan min ayatillah, dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifan, tak ada kaitan benda ni dengan apa? Limauti ahadin, dengan kematian sesiapa,
wala li hayatih, ataupun dengan tak ada kaitan dengan kematiannya sesiapa ataupun kehidupannya. Respon Nabi SAW ini menunjukkan sikap agama ini. Sikap agama ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai fokus ibadah dan Rasul SAW sebagai contoh untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benarlah seperti mana dakwaan orang, sebahagian orang, kalau tuan-tuan, sebahagian sahabat-sahabat di sini juga banyak sekarang ni bersemuka dengan orang-orang kafir. Kalau tuan-tuan bersemuka dengan padri-padri Kristian contohnya, dia ada berapa teori berkenaan dengan Nabi SAW. Dia berkata Muhammad ini sama ada dia pendusta ataupun dia ni hilang akal lah, gila. Tapi kalau kita tengok cerita tadi, dia bukan perangai kedua-dua jenis tu. Kalau dia pendusta, sudah tentu dia ambil kesempatan dengan dakwaan orang tu untuk penaik diri dia. Hampa tengok anak aku mati, berlaku gerhana. Itu membuktikan aku ni Nabi, aku Rasul. Kalau dia penipu lah. Kalau dia gila, dia hilang akal, sudah tentu dia juga ambil sikap yang lebih kurang sama. Betul juga no? Anak aku meninggal, berlaku gerhana. Lah ni hampa kena percaya aku Nabi ya. Tapi sikap Nabi SAW dalam kes ini sama sekali tak ada kaitan dengan sikap seorang yang menipu dan orang yang hilang akal. Sikap dia sikap orang yang rasional. Apa yang berlaku ini, matahari, bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tak ada kaitan dengan aku. Berbeza dengan kita sekarang ini, fenomena sekarang ini, dikaitkan kejadian-kejadian tertentu dengan Tok Syekh nu. Tok Syekh marah jadi macam-macam lah. Tuan-tuan baca dan pernah tuan-tuan dengar di sini pun kan. Jadi itu dia sikap Islam. Dan kita bila kita buat puasa Tasu'a ini, Nabi SAW dia di Madinah, beberapa tahun dia tengok orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Dia pun tanya oleh bawah, "Mahada?" Apa dia ni? Puasa pasal apa? Kan? Dan mereka pun bagi tahu, mereka puasa sempena Musa diselamatkan, Musa dan Bani Israel diselamatkan daripada musuh mereka, iaitu Firaun. Dan lalu Nabi pun kata, kami lebih berhak pada Musa daripada kamu. Kan? Dan dia berpuasa, dia suruh orang Islam berpuasa. Dan dia juga sebut kalau dia mampu, dia akan puasa 9 Muharram tahun depan. Dan dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW mengisyaratkan bahawa puasa pada 9 Muharram ni, Tasu'a ini adalah untuk kita membezakan diri kita dengan Yahudi. Dan dalam banyak keadaan Nabi SAW dia akan bagi tahu supaya kita ni beza dengan orang kafir. Dan tuan-tuan mengaji di sini kan, bab janggut kita beza dengan orang kafir, bab makan kita beza dengan orang kafir. Dalam banyak segi Nabi SAW akan suruh kita bezakan diri kita dengan orang kafir. Bukan saja beza kita ni dari segi luaran, kita simpan janggut, kita trim misai, bukan saja beza dari segi itu, tapi juga kita beza dari sikap agama. Agama kita tu, cara kita faham agama tu tak macam orang kafir faham agama. Tapi kalau tuan-tuan tengok fenomena sekarang ini, cara faham agama ni cara yang macam mana? Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini salah satu tema di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala dia janji pada kita berkenaan dengan agama dia. Apa dia janji dia? Huwallazi arsala rasulahu bil huda
wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dia huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dia yang mengutuskan seorang rasul dengan hidayah. Wa dinil haqq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Semoga agama ini mengatasi semua agama, semua fahaman. Dan bila Allah Subhanahu wa taala bagi janji benda ni, dia janji bahawa agama dia ni akan mengatasi semua agama, akan mengatasi semua fahaman. Dia tutup ayat tu dengan wa kafa billahi syahida. Dia janji agama dia akan mengatasi semua agama. Dia tak kata janji ni Nabi Muhammad janji ke, Jibril janji ke, sahabat-sahabat Nabi janji ke, tak. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi kepada janji dia ni. Janji dia apa? Janji dia akan jadikan agama ni, Islam ini mengatasi semua agama. Sebab tu kita, kalau kita ikut Islam ni sungguh-sungguh tuan-tuan, sebenarnya dari segi sikap, dari segi pemikiran, kita mengatasi orang kafir. Tapi kita sekarang ni, kita tengok cara pengamalan agama kita, sikap kita terhadap agama kita jauh daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di sekolah. Tuan-tuan tahu saya di sekolah. Dekat-dekat Peksa ni banyak buat baca Yasin, buh ayak banyak-banyak depan tu, kan. Kadang-kadang saya dipanggil ceramah motivasi ni dekat Peksa ni, kadang-kadang dekat-dekat nak Peksa ni ceramah teknik jawab soalan. Dia tengok kita ni macam ustaz sikit, sebab kadang-kadang saya pergi sekolah, saya pergi ceramah agama. Kadang-kadang saya bagi ceramah motivasi, kadang-kadang ceramah teknik jawab soalan lah. Bila dia tengok kita mai, dia nanti letak ayak banyak-banyak. Letak kismis, letak pen, rubber banyak-banyak dalam talam, dalam besen lah. Kadang-kadang saya tanya, pasal apa tu, nak buat apa? Dia kata, sekejap kita nak baca Yasin sikit. Tapi bila baca Yasin, botol ayak tu dia kena buka, kan. Lepas tu bagilah, pakat-pakat bagilah kat budak balik minum, makan kismis ni. Dan nak peksa ni, pensel ni kena pakai, rubber ni kena pakai. Kadang-kadang kita sedih. Nabi SAW ajak kita supaya akal kita ni, pemikiran kita ni, sikap kita ni hebat. Tapi cara kita faham agama ni, lekeh tuan-tuan. Bukan orang di sini lah. Tapi benda ni berleluasa dalam masyarakat kita. Sebab tu kita yang belajar sunnah ni tuan-tuan, kita yang belajar sunnah ini, kita nak kena tunjukkan bahawa amalan Islam ini berpandukan kepada Quran dan sunnah, berpandukan kepada wahyu ini, membebaskan akal manusia daripada terus tenggelam dalam kekolotan ini, kejumudan ini. Supaya mereka nampak beza kita dengan mereka. Macam juga kita bezakan diri kita dengan orang kafir, kita juga kena bezakan diri kita. Kita ikut sunnah ni, kita faham sunnah ni, kita kena beza sikap kita dengan orang-orang yang macam ni. Sebab tu tuan-tuan belajar sunnah ni, tuan-tuan kena sampaikan. Kita di sekolah, kita cuba sampaikan kepada budak-budak bahawa Islam ni agama yang rasional, agama yang mudah, agama yang cantik, dan budak-budak dia faham. Saya suka tengok remaja-remaja yang macam ni mai. Kan? Sebab tu di tempat-tempat kita pergi selalu kita ingat kan, anak-anak remaja ni dia nak mai tak apa, dia pakai t-shirt, dia pakai seluar, dia mai lah. Biar dia beramal dengan agama ini, dan biar dia beramal dengan agama ini mengikut panduan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kem-kem solat yang kita buat di sekolah, banyak ditekankan kepada pelajar-pelajar ini, biasalah orang Melayu ni kan, khusus nikah kahwin pun
tekan benda hak tak ada kaitan dengan kawan nikah dengan yang nak menikah tu. Kan? Begitu juga kem-kem solat. Kadang-kadang ditekankan benda yang tak ada kaitan dengan budak. Benda yang tak bawa budak itu seronok, tak bawa budak itu suka nak beramal dengan agama. Mesti bawa cara payah. Kalau kita ajak budak tu sikitlah, hampa mai sembahyang ni, mula-mula sekali ajak sembahyang subuh, kan? Kita pun ajak mudah budak ni. Cuma qunut ni kita tak ajak kat budak lah. Sebab dia bukan kata qunut, tahiyat pun dia belum tentu boleh lagi. Budak tingkatan 5 ni belum tentu boleh lagi. Fatihah pun ada yang baca orang pening kelang kabut. Banyak budak, saya sudah jumpa ramai budak semenjak ada di cikgu ni. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Tu dia baca Fatihah dah. Kita suruh ulang banyak-banyak kali depan kita. Mungkin depan kita dia takut kot, kan? Kita pula cengih sikit. Dia takut kot, tapi kita suruh ulang. Dia baca macam tu juga. Dan bila kita tanya dia, kamu baca Fatihah ni macam ni ya? Dia kata macam ni ya. Dia tak boleh Fatihah pun, kan? Kita nak berputih banyak benda lah, tahiyat apa semua, kan? Tiba-tiba hak kita tekankan kena ajak kunut kat dia. Tahiyat dia belum tentu boleh lagi, Fatihah dia belum tentu boleh lagi. Kita nak ajak benda tu kat dia. Jadi bila dapat kat kita, kumpulan dapat kat kita ni, dia mudah sikit lah, kan? Okey, kunut tak boleh, tak apa, kita sembahyang subuh tanpa kita baca kunut. Kita sembahyang subuh kita pakai macam ni lah. Yang perempuan tu kadang-kadang mereka bila buat krem solat ni macam-macam lah, dengan bukan saja kita ajak dia wuduk dan solat. Kadang-kadang mereka ada rihlah, dia pakai track bottom dia pakai t-shirt dia lengan panjang, ada cekak, dia pakai tudung tutup dada dia. Kita kata okey, lepas ni kita sembahyang, telekung pun tak payah. Budak-budak remaja tuan-tuan, bila kita bawa Islam cara yang macam ni, dia mudah ikut. Sebab budak remaja ni, tambah remaja kita di sekolah, dia tunggu peluang lah, tak mau buat. Kalau kita bagi tahu kat dia cara yang susah, lagi dia tak buat lah. Tapi bila kita bagi tahu dia cara yang mudah, alhamdulillah ramai pelajar-pelajar yang kita bawa, kita bagi faham macam ni. Sekarang ni, dulu kalau dia tak nak sembahyang lihat, tapi sekarang ni tak tinggal solat lah. Sampai mak bak pun telefon, terima kasih cikgu, lah ni anak saya 5 waktu tak tinggal lah. Tapi simple lah, tak ada gaduh. Lepas salam apa semua tu, habis, selesai, tak ada masalah lah. Sekarang ustaz dia marah, dia kata hang kunut tak ajak. Dia tak tengok bahawa budak tu tak tinggal solat lah. Dia duk risau kunut budak tu tak boleh baca. Ya, jadi pemikiran yang macam ni kan? Dan sekarang ni ada juga ramai juga budak-budak di sekolah saya lah, yang bila ustaz suruh bawa ayat ni sebenarnya baca Yasin yang dekat-dekat periksa, ramai ada yang tak bawa. Tak perlu. Sebab tabiat agama ni yang muda-muda ni kan, tabiat agama ni nak berjaya kena banyak menelaah, kena banyak bincang, kena banyak tanya. Tu cara nak mengaji. Kita sedih tengok sebab kadang-kadang sekolah yang berbilang kaum, pelajar-pelajar kita baca Yasin ni daripada awal tahun tak tahu berapa puluh kali lah. Ayat Yasin ni tak tahu berapa galian dah minum, kan? Tapi bila keputusan periksa keluar bulan 3 tahun depan, ada 2-3 A, kadang-kadang tak ada A langsung. Tapi budak-budak bukan Islam, pelajar-pelajar bukan Islam, yang ayat Yasin setitik pun tak boleh minum, dia keluar straight A. Pasal apa? Pasal dia buat benda yang Islam suruh buat. Dia mengaji bersungguh-sungguh. Hak tu Islam suruh buat. Kita pergi buat benda hak, kita pergi tumpu benda hak Islam tak suruh buat. Lepas tu kita dapatlah keputusan hak macam kita dapatlah, kan? Jadi bersempena dengan kita puasa ni, puasa Tasu'a ini, kita juga kena faham bahawa selain daripada kita nak bezakan diri kita dengan orang kafir, kita juga kena bezakan diri kita yang dah faham ni, kan?
tak faham ke semua, tapi kawan-kawan kita dah faham dah, kita dah mau jalan ke sunnah ini. Kan? Kita kena bezakan diri kita dengan orang yang tak mau pada sunnah. Kata lepas-lepas tak mau pada sunnah, lepas marah lah. Kan? Lepas mau pada sunnah lah. Tapi yang keliru dengan sunnah ini, dia suka duk faham ke lain. Kita kena bezakan diri kita dengan lepas. Anak-anak kita, saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, ada anak ni besar-besar ni kan. Kalau duduk di taman, bawa dia pergi solat dengan kita. Kecil lagi pun tak apa, bawa pergi solat dengan kita. Dia biasa dengan solat, dia biasa dengan amalan agama ni, dan kurang-kurangnya bila orang tengok anak orang yang kenal sunnah ni dan cakap bab sunnah ni, yang duk tegur orang berkenaan dengan bid'ah ni, dia tengok anak kita rajin solat. Sebab kadang-kadang kita nak sampaikan pun orang tengok juga kita, tuan-tuan. Orang tengok juga kita. Jadi macam tu. Kita kena fahamkan orang bahawa bila kita kata kita mau kepada Quran dan sunnah ini, kita bersungguh dengan agama ini. Kita tengok dalam keluarga kita bersungguh dengan agama ini. Jadi itulah lebih kurang apa yang saya nak cuba kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita ni cuba bina jati diri kita sebagai orang Islam. Beza kita dengan orang kafir, dan kita bina jati diri kita ini supaya anak-anak kita, remaja kita, dia bangga bila dia kata dia Islam. Dia bangga bila dia kata dia aku ikut sunnah. Dia bangga. Bukan saja dia bangga semata-mata kerana aku beza dengan hangpa, tak. Tapi sebab dia bangga dia ikut Islam ini. Itu cara untuk kita membina jati diri kita sebagai seorang Muslim. Ikut sungguh-sungguh, dan insya-Allah kalau kita ikut ajaran Islam ni betul-betul, tuan-tuan, faham sikap kita ni dengan agama ini, orang akan nampak hebatnya Islam dalam diri kita. Tapi kalau kita pun jenis tak berapa nak kisah, orang tak nampak izzah, kehebatan Islam tu dalam diri kita, orang tak nampak. Jadi tuan-tuan ada anak, saya pun ada anak, kan? Kita sama-sama lah mainkan peranan kita, kita sama-sama mainkan peranan kita dalam masyarakat kita, supaya orang Islam kenal agama ini, kenal dengan cara kita mengenali wahyu, dan bila kita kenal agama ini melalui wahyu, sikap kita terhadap agama sudah tentu betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.